kegelapan, kegelapan yang sebenarnya. Cahaya terindah. Usah kau bertanyakan ikhlas cinta yang aku berikan. Lautan duka semua ku sanggup layarinya. Wahai pujaan, engkau sinar permata di jiwaku, lambang cinta dan penantian suci. Kini detiknya kita bersama mengukir senyum dan tangis bahagia. Engkaulah segala-galanya kasih, bintang di hati lengkapkan dunia. Moga tertulis takdir untuk kita berdampingan sehingga surga abadi. Usah kau bertanyakan ikhlas cinta yang aku berikan. Lautan duka semua ku sanggup layarinya. Wahai pujaan, engkau sinar permata di jiwaku, lambang cinta dan penantian suci. Kini detiknya kita bersama mengukir senyum dan tangis bahagia. Engkaulah segala-galanya kasih, bintang di hati lengkapkan dunia. Moga tertulis takdir untuk kita berdampingan sehingga surga abadi. Sebab I dah penat. I dah penat berkorban untuk you. Tapi sibuk dengan perasaan perempuan ni. What about me? Huh? Sejak Aisyah pergi bukan main lagi. Rindu. Habis I ni tak ada perasaan. Ha? Ada muak lah. Ada muak dengan perasaan you. Ada muak dengan perangai you. Habis sekarang you nak buat apa? You dah dengar semua benda kan? You heard everything. Apa ni? Tunggu apa lagi? Lepaskanlah I. No, lepaskan I. No, you lepaskan I. I dah tak nak hidup dengan you lah. Nak sangat perempuan ni? Lepaskanlah I. Ya. Sudah! Sudah! Cukup! Cukup apa? Apa yang cukup? You think I'm done? After all I've done for you? This is not even half of what I've been feeling. You sibuk dengan perasaan perempuan ni. You ingat I patung apa? Tunggu you. Harapkan you cintakan I. I'm your first wife. I'm supposed to be your first love. Dan kemahu dengan perempuan ni. Let me go. Let me go. Okey. Hah? Nasihat ni. No, I faham, Hamzah. I ceraikan you. Talak satu. Adam!
Itu tadi sedutan drama Risik Pada Hati yang saya kira dah beberapa hari tular tentang drama ini. Dan sebelum itu kita telah pun didendangkan dengan lagu Permataku daripada Azmi Khalif Baskers, yang mana lagu itu kalau kita dengarkan baik-baik lirik lagunya sememangnya menyentuh jiwa, yang telah pun diterjemahkan lirik ini daripada Ahmad Fitri Yahya sebagai penulis liriknya. Betul Azmi? Betul. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Sebelum kita nak kongsi tentang topik kita hari ini, sampai bila perlu sabar, Azmi mungkin boleh kongsikanlah sedikit tentang naskah ataupun lagu terbaru daripada Azmi ni. Okey, lagu ni ciptaan Abang Ajai dan lirik Fitri Yahya. Dia mengisahkan tentang sempena kelahiran anak sulung saya lah tahun lepas. Dan lagu ni ideanya dapat sebelum kelahiran, tapi lepas kelahiran dan peristiwa anak saya, kehilangan anak saya tu, lirik hujung sikit je kita ubah. Yang lain tu semua tentang perasaan syukur bila dapat anak lah. Alhamdulillah. 10 tahun kan tempoh menunggu cahaya mata tu. Betul. Tetapi Allah pinjamkan dalam tempoh yang sekejap. Bila lagu ni telah pun disiapkan sebenarnya sebelum anak dilahirkan kan? Disiapkan liriknya lah. Liriknya kan. Tapi bila berlakunya kejadian tersebut, bila mendendangkan lagu ini, Azmi, bagaimana Azmi nak menterjemahkan perasaan Azmi sendiri? Saya cuma ingat sebab dia Khalif anak sulung kan, jadi saya cuma kenangkan balik macam mana saya ada dalam bilik pembedahan tu. Lepas tu saya dapat azankan anak tu, dan saya juga yang ada waktu mandikan jenazah dia. Sampai saya ingat-ingat tu balik dan saya letakkan dalam lagu tu lah. Walaupun dia peristiwa yang sedih, tapi dia tetap memberi makna lah dalam hidup saya. Kami yang sebab di sini, Azmi. Tapi mungkin boleh kongsikanlah sikit antara rangka promosi tentang lagu ini juga. InsyaAllah kita akan ke mana sajalah. InsyaAllah apa yang termampu memang kita akan buatlah untuk mempromosikan lagu ini. Dan setakat ni juga Azmi, kalau masih dalam tempoh promosi pun, dia punya orang kata aura tu sampai, perasaan tu sendiri. Kalau saya melihat Azmi mendendangkan lagu ini, memang kita sendiri boleh rasa dia punya kesedihan, tanda syukur kita dan sebagainya. Sampai ke jiwa. Ya, dan ini sebenarnya yang kita nak bawakan hari ini, yang mana topik kita sampai bila perlu sabar. Mungkin kita boleh ambil sedikit kan kekuatan kesabaran yang dipamerkan dan juga dibawa oleh diri Azmi dan juga isteri kan, berkenaan dengan apa yang berlaku kepada penonton juga. Kita nak kenalkan juga dua tetamu kita dalam talian yang telah pun bersedia. Dua tetamu hebat yang mana kita bersama dengan Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah, selaku pakar motivasi kita hari ini. Assalamualaikum Datuk. Datuk, boleh kita minta tolong unmute komputer tu? Okey. Itu dia. Alhamdulillah. Dan juga kita bersama dengan Azhar Elite. Itu pun telah bersedia juga. Apa khabar kedua-duanya, sihat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita dah dengarkan apa yang dikongsikan Azmi. Kita faham berkenaan dengan, pasti Azmi melalui kan orang kata tempoh kesabaran tu, macam-macam dugaan juga ujian yang dibawa dan juga diterima. Bagaimana sebenarnya kalau kita melihat kepada topik kita hari ini, Datuk? Sampai bila perlu bersabar? Kita tak bercakap mengenai bersabar orang di sekeliling, sabar untuk diri sendiri, untuk sesuatu yang indah. Tapi untuk konteks secara generalnya, mungkin Datuk boleh kongsikan sampai bila kita perlu bersabar? Allahumma selamat. Wow, soalan berat. So bila nampak saudara apa nama Azmi dan ni pun, sebenarnya Tauba pun dulu penyanyi juga, tapi orang tak pernah betul lah. Sebab dia nyanyi lagu Twinkle Twinkle Little Star dia, jadi dia orang tak nyanyi. Masih boleh lagi tu untuk Abah nak nyanyi? Untuk cucu of anytime. Itulah. Silakan. Bila kita cakap tentang sabar ni, ya, kita selalu dengar ya dinasihat Allah uji kita setakat kemampuan. Jadi sebenarnya Allah tahu kita boleh sabar dengan syarat kita kenal diri kita. Kita kenal kita punya had, kita punya limit, kita punya boundary. Tu ramai orang tak kenal diri. Itu sebabnya macam drama tadi ya. Tak apa, kerana ikut juga drama Alif Sata tadi tu. Ya, dia bukan main bahagia, bukan main elok, tapi sebab ialah diganggu oleh fitnah, oleh itu dengan betul akhirnya tengok dilaporkan cerai. Jadi artinya dia tak kenal diri dia sebenar, tak kenal diri pasangannya. Macam Azmi dia kenal dirinya, dia kenal bahawa Allah pinjamkan cahaya mata sebentar. Ini semua ada hikmahnya dan Allah tahu
Azmi kuat. So sebenarnya sampai mana kita boleh bertahan sabar, sebenarnya Allah tak uji melampaui batas. Bila kita kenal diri, maka insya-Allah kita akan sabar sampai ke Allah saja yang tahu limitnya lah. Sebab Allah. Kalau kita bercakap tentang kesabaran itu macam tu Abah katakan tadi, Allah tidak menduga kita di luar kemampuan kita sebagai manusia, dan kita bercakap tentang konotasi sabar itu mungkin berbeza dari mengikut keadaan dan juga situasinya. Kalau boleh kita tanyakan kepada Azhar sendiri, bergelar seorang wanita, seorang manusia ni, kita takkan lari daripada diuji dan sentiasa melalui proses fasa kesabaran tu dalam mengharungi proses rumah tangga, menantikan zuriat cahaya mata sebagai seorang selebriti, dan ada kalanya kita diduga dengan pelbagai juga keadaan-keadaan yang tak terduga, keadaan sekeliling dan sebagainya. Dan kita juga nak ucapkan takziah kepada Azhar sendiri yang baru saja kehilangan ayahanda, dan kita bercakap ini juga tentang kesabaran lah. Bagaimana kita harus reda dan bersabar menerima apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Kalau Azhar boleh kongsikan pengalaman sepanjang bergelar selebriti ini. Okay, sebenarnya sabar tu adalah menahan marah, ya. Sebab bila kita sabar, sebenarnya adalah sangat hebat tau. Sebab dalam Al-Quran sekali menyebut dalam banyak tempat. Tapi yang paling hebat dalam surah Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya, sabar dalam semua tempat. Kita cuba untuk menahan rasa marah. Dan saya adalah seorang yang, saya tak tahu, mula-mula tu rasa macam bila berlaku banyak perkara dalam hidup kita, kita akan tengok balik bagaimana kita menghadapi dalam banyak situasi. Ya, kalau kita betul-betul percaya pada Allah, sebab kita yakin dengan apa yang yakin dengan ketentuan Allah, dan kita yakin Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, insya-Allah kita akan menjalani hidup tanpa perasaan yang marah yang keterlaluan, bersabar dalam menerima segala ujian, sebab kita tahu setiap ujian yang Allah bagi di akhirnya pasti ada kemanisan. Insya-Allah. Dan macam contoh saya sendiri, saya kehilangan arwah abah baru-baru ni, dan ianya begitu tak tahu macam mana cakap saya expect diri saya ni akan jadi yang seperti lain. Tetapi bila saya, alhamdulillah, bila kita ingat balik, semua ni hanya pinjaman. Contohnya sebab kehilangan orang yang kita sayang pun membuatkan kita rasa kalau kita tak sabar, kita akan jadi macam-macam. Okey? Jadi kita kena bersabar. Sebab apa pun kita kena back to Allah balik. Okey. Saya suka apa yang Azhar katakan itu tadi, bahawa kita ni bersabar ni menahan diri daripada marah. Sebab kadang-kadang kita nak bersabar ni pun menguji diri kita juga. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang kadang-kadang memang menguji di luar kesabaran kita. Tapi kita kena, orang kata istighfar banyak-banyak lah kan, untuk mengelakkan kita daripada meletup. Okey, inilah salah satunya macam mana kita nak tanya kepada Azmi kan. Kadang-kadang sabar, semua orang boleh cakap sabar. Sabar, kita kongsikan masalah, kena sabar. Kita faham, tapi melalui konsep kehidupan ada yang tak faham Azmi. Kadang-kadang macam Azmi sendiri kan 10 tahun menantikan cahaya mata, banyak ujiannya kan. Bagaimana sebenarnya untuk dah bersabar, diberikan orang kata kebahagiaan seketika, kena bersabar, bagaimana untuk bangkit dan orang kata mengawal emosi itu sendiri? Paling penting, sabar ni sebenarnya kurniaan Allah juga. Tak semua, kadang-kadang Allah bagi ujian tapi dia tak kurniakan orang tu kesabaran. Jadi bagi saya paling penting kita kena mohon juga pada Allah supaya bila dia timpakan ujian, dia berikan juga kita kekuatan untuk sabar itulah. Kan? Dan paling penting juga kita kena tahu yang Allah bagi khabar gembira pada orang-orang yang sabar. Jadi bila kita tahu Allah dah janjikan tu, jadi insya-Allah kita akan kuatlah untuk sabar. Dan saya rasa kekuatan saya selalu saya akan bandingkan diri saya dengan orang-orang yang lebih susah daripada saya lah. Kan, kalau macam saya, Allah baru ambil anak kan, 10 tahun kita menanti, tak ada, yalah kita okey je kan. Bila dia ambil, kita kenangkan orang lain yang langsung tak berpeluang untuk ada cahaya mata kan. Saya rasa dia orang lagi susah daripada kita kan. Jadi insya-Allah apa pun ujian, kalau kita syukur dengan apa yang Allah bagi, insya-Allah mudah-mudahan kita boleh sabarlah.
Saya suka untuk mengambil apa yang Azmi katakan ini. Di sebalik kesabaran, di sebalik ujian tu insya-Allah akan datangkan dengan hadiah yang lebih indah, dan kita harus bersedia dan menerima keadaan ataupun kesabaran itu supaya dan jangan membandingkan diri kita dengan orang yang lebih berjaya, tapi bandingkan dengan orang yang lebih susah. Azmi, ya. Tok Abah, kalau boleh kita nak kongsikan juga, kalau kita dengarkan pengalaman Azmi dan juga Azam, mungkin pengalamannya sedikit berbeza. Tapi dalam konteks hubungan rumah tangga pula, ada dalam kalangan penonton-penonton kita ini yang mungkin mengalami masalah yang berbeza. Dalam hubungan rumah tangga ni ada kalanya mengalami masalah tekanan mental, pergaduhan, melalui proses yang mana pasangan tidak setia, didera secara fizikal maupun mental. Bagaimana harus mereka melalui proses ataupun fasa kesabaran ini, Tok Abah? Wow, soalan berat. So, pertamanya ialah saya suka bila Azmi kata dia bandingkan diri dengan orang yang lebih susah. Dan kena ingat bahawa Allah takkan ambil sesuatu daripada kita kecuali digantikan dengan yang lebih baik. Itu janji Allah. So pasti Azmi akan dapat cahaya mata yang lebih hebat lepas ini, insya-Allah. Amin. Itu satu. Memang kita sama-sama ya, mengemang bulu rumah taubat. So yang keduanya soalan tadi, bila kita ialah dalam situasi rumah tangga tentu ada cabaran-cabaran. Sebenarnya cabaran yang kita terima sampai kadang menguji kesabaran untuk lengkapkan hidup. Untuk hidup kita tak lengkap kalau tak dicabar. Ada siang, ada malam. Ada ketawa, ada tangis. Ada sehat, ada sakit. Ada lelaki, ada perempuan. Jadi ujian yang Allah berikan itu untuk cantikkan diri kita. Tapi kena ingat ya, selalu kita sejak kecil Tok Abah diajar, kegagalan itu tangga kejayaan. Jadi cabaran, konflik itu sebahagian daripada kebahagiaan. Untuk benar-benar bahagia rumah tangga, kena ada konflik, kena ada asam garam, ya, kena ada masam muka, kena ada rajuk, baru sempurna. Jadi gaduh itu, konflik itu, cabaran itu bukan lawan kepada kebahagiaan, sebahagian daripada kebahagiaan. Ramai orang tersilap. Itu sebab kita lawan kepada berjaya ialah gagal. Salah. Kegagalan adalah sebahagian daripada kejayaan. Sebab kegagalan itu tangga kejayaan. Jadi dalam rumah tangga yang ada konflik, ada 3 cara. Yang tak selalu cakap. Satu, tak buat apa-apa sengsara. Keduanya, berpisah. Macam tadi lah, Arif kata tadi, pertama. Yang ketiganya, ini dia. Yang ketiga, you ubah diri kita. Ubah diri kita, transform diri kita. Ini hijrah, mahal hijrah baru kan. Kita hijrahkan diri kita jadi orang baru yang walau apa pun cabaran kita dapat menghadapi dan akan lebih sabar, insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Rasa kuat dengan apa yang dikongsikan oleh Tok Abah kan. Okey, kita nak tanya kepada Azhar. Pernah atau tidak Azhar melalui satu fasa, kita tahu kita perlu bersabar, tetapi kadang-kadang kita perlukan juga insan-insan di sekeliling kita untuk membantu kita dalam terus kuat untuk kita bersabar. Kita tahu di hadapan nanti kita akan ada kemanisan dan juga ujian tu tak diuji selamanya. Pernah tak ada pengalaman begitu, Azhar? Betul. Memang saya ada pengalaman. Saya rasa semua orang ada pengalaman. Dan kita kena tengok situasi kita dan kawan-kawan di sekeliling kita. Sekiranya ada sesiapa ataupun kadang-kadang kita ni diuji dengan ada yang fitnah kita, caci kita contohnya. Tapi kita ambil benda tu, kita tengok adakah benda tu betul atau tidak. Yang penting kita tahu diri kita dan sekeliling kita juga memainkan peranan penting, ya. Dan kita dengar nasihat yang paling berguna. Kalau nasihat yang melaga-lagakan tu, kita jangan ambil. Jadi apapun sebenarnya, kita ni diberikan otak untuk berfikir, kita ada hati. Hati tu kena jaga. Dan bila kita ambil satu khabar ataupun dengar orang bercakap pasal kita benda yang tak best ke apa ke, kita ambil lah benda tu dalam keadaan yang sabar, mengucap dulu ke Astaghfirullahalazim banyak-banyak. Sebelum kita nak tulis ke, nak balas balik ke, yang itulah yang paling penting. Sebab kat situlah sebenarnya Allah uji kita. Kalau kita ambil perkara dalam keadaan sabar, insya-Allah semuanya akan berjalan dengan baik sekali. Kalau kita marah, kita ambil ataupun kita terus tulis ataupun kadang-kadang sekarang kita boleh tulis kat laman sosial kan. Jadi dekat situ kita kena mengawal marah kita. Dan banyak-banyak bersabar. Kalau kita tengah marah, kan kalau orang katakan tengah marah, kalau tengah berdiri, duduk, ambil air mayang, banyak-banyak istighfar. Istighfar tu satu benda yang sangat-sangat baik. Zikir,
zikir. Zikir banyak-banyak, minta pada Allah, pada kita ni dikurniakan kesabaran yang tinggi. Sebab semua orang tahu bila kita sabar, semuanya akan menjadi baik di kemudian hari, insya-Allah. InsyaAllah. Itu daripada Azhar sendiri. Bagaimana Azhar orang kata mengawal emosinya untuk mengelakkan diri daripada marah apabila mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu tertekan sedih dan sebagainya, ada pula berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Kita nak tanya kepada Tok Abah selepas ini, bagaimana sebenarnya cara terbaik untuk kita mengawal marah ini, dan bagaimana untuk kita bersabar, dan bagaimana untuk kita boleh terus berada dalam hubungan rumah tangga kalau kita diduga dengan pelbagai lagi ujian. Dan juga ada komen-komen daripada Facebook. Tapi sebelum itu, Azmi, Azhar dan juga Tok Abah, penonton-penonton sekalian, kita dengarkan dahulu pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Pada Diana, selagi yang boleh bertahan, as long as tak ada orang ketiga, insya-Allah tiada kekerasan rumah tangga, yang mana kita boleh berubah perangai masing-masing tu, selagi itulah kalau boleh bertahan, dan tengok anak-anak lah kot. I think dalam mana-mana perhubungan pun kita perlu ada ekstra kesabaran. Tapi kalau nak bercerita pasal dalam hal rumah tangga ni, lagilah kita perlu ada more kesabaran tu, sebab kita menjaga keluarga kita, especially macam kalau kita ada anak, lagilah kita perlu bersabar untuk mengekalkan keharmonian kekeluargaan tu. Kita as a ketua keluarga, untuk menjaga perhubungan tu, kita kena pandai. Satu adalah komunikasi lah. Jadi komunikasi tu amat penting untuk kita bersama dengan wife, untuk berbincang jika ada masalah, kita sit down, kita bercerita. So I think kalau benda ni kita dapat selesaikan dengan cara yang elok, insya-Allah benda tu akan kekal lah. Selalu saya buatlah untuk dengan suami, selalu bincang jika ada masalah antara kami rumah tangga, dalam rumah tangga. Dan kalau marah, kita banyakkan istighfar. Macam saya memang diajar macam tu dengan suami. Kalau saya marah anak, suami akan cakap istighfar, ini ujian kita. Kita kena banyak sabar. Ini Allah dah bagi kita ujian, kita perlu bersabar, banyakkan bersabar. Sebab itu adalah kunci kebahagiaan. Walaupun kadang-kadang kesabaran tu dia menguji kita, tapi kita kena lawan. Tapi satu je bagi saya, jika kita dah tak boleh bersabar, kita melangkah bukan bermaksud kita kalah ataupun bersalah, tetapi kita melangkah tu untuk menjaga hati kedua-dua pihak. Jadi sabar tu adalah kunci kebahagiaan semua. Mengalah bukan maksud kita kalah, tapi kita terus bersabar. Lebih kurang yang mana dimaksudkan kekuatan yang dimana diberikan oleh rata-rata daripada pandangan orang ramai. Hari ini kita nak kongsikan juga, terima kasih kita nak ucapkan kepada penonton-penonton yang banyak menghantarkan komen-komen di Facebook. Salah seorangnya daripada Syam Angah. Assalamualaikum semua, salam Jumaat. Sabar ini tiada tarikh luput, tiada expired date. Sifat sabar ini harus kekal dan wujud dalam diri setiap insan, dan perasaan sabar ini harus ada sampai bila-bila. Selagi hayat dikandung badan, selama itulah kita kena sabar, syukur dan redha dengan segala ketentuan ilahi, kerana sabar itu separuh daripada iman. Sebagai orang beriman, kita wajib percaya pada qada dan qadar. Wallahu a'lam. Itu daripada Syam. Ini daripada Azizah Jamaluddin pula, katanya salam kepada warga kerja WHI dan juga jemputan-jemputan. Dan dalam kesabaran ini dalam kehidupan berumah tangga, kesabaran sangat perlu di kedua-dua belah pihak, tapi selalu kesabaran diletakkan kepada wanita yang bergelar isteri. Sabar dengan anak-anak, kena sabar dengan suami. Waimah terpaksa juga bersabar dengan mertua dan juga ipar duai. Terpaksa banyak bersabar demi menyelamatkan sebuah keluarga. Tetapi tahap sabar pun ada hadnya, yang mana akhirnya boleh meruntuhkan sebuah keluarga. Kadang-kadang sifat sabar boleh membuatkan kita hilang hormat kepada suami, dan akhirnya kebencian dan dendam yang timbul dalam diri. Sebelum tanya soalan kepada Azmi, kalau boleh izinkan Azmi, saya tanya kepada Tok Abah dulu. Daripada apa yang kita baca daripada komen-komen penonton ini juga yang mungkin berlaku dalam kalangan masyarakat kita lah, Tok Abah, kan? Macam tu, macam kita tanyakan dari awal tadi, kadang-kadang kita nak bersabar, kita dah cuba nak bersabar untuk mempertahankan hubungan rumah tangga, tapi kadang-kadang kesabaran itu memakan diri kita pula. Bagaimana kita nak bezakan dalam situasi ataupun keadaan bagaimana yang kita boleh terus usaha dan bersabar, tetapi dalam keadaan bagaimana pula kita perlu ada limitasi ataupun had dalam kesabaran itu sebenarnya, Tok Abah?
Itu sebabnya cantik soalan tu. Sebenarnya kita bukan disuruh bersabar saja. Kalau bersabar saja memang ada limit. Tapi kalau kita suruh bersabar dan transform dan berubah secara berpackage, maka limitnya akan bertambah besar. Only the sky is the limit. Itu sebenarnya selalu kita dengar. Dan bila cakap tadi dengan tentang wanita tu apa, tengok. Kenapa kita kena muliakan mak kita 3 kali ganda bapa? So kita boleh buat satu rumusan, orang perempuan ni secara kalau diuji dengan yang berat, bukannya benda kecil-kecil, maka perempuan 3 kali lebih sabar dari lelaki sebenarnya. Tapi untuk benda kecil-kecil, kenapa siapa-siapa kena? Itu cerita lain. Memang mak macam tak sabar. Tetapi untuk ujian yang berat, maka orang perempuan dia punya kesabaran luar biasa. Ya, satu. Yang keduanya selalu kita dengarkan, jangan cakap masa tengah marah. Jangan jawab, jangan cakap tengah marah, jangan berjanji masa tengah sangat bahagia. Itu satu nasihat yang sangat baik. Dan yang ketiganya kita kena ingat bahawa tidak ada orang yang sempurna. Suami tak sempurna, isteri tak sempurna. Habis kenapa Allah cantumkan 2 manusia yang tak sempurna? Untuk sempurnakan rumah tangga, untuk membina, mengimbangi, sokong menyokong, kena balance, apa nama kata orang tu, sabar adalah didik mendidik. Jadi bila kita faham yang itu, dan Allah tak pernah silap menemukan jodoh. Allah tak pernah silap, kita yang silap. Jadi apa nak buat? Di samping kita sabar, so kita kau check. Tu sebab minta Allah bagi hint tadi, kenal diri. Kenali isteri kita, apa kekuatan, kelemahan, apa benda yang dia memang tak suka. Janganlah buat. Dan sambut suami juga. Dan ada cara nak pujuk suami, jangan sabar aja. Ada cara nak bijim suami, nak didik suami, nak pukau suami dengan doa. Ada semua tu. Tapi yang kita sempat bincang. So kena belajar. So isteri kena transform, suami kena transform. Itu sebabnya Tuan selalu sebut, semalam aku orang yang pandai, aku nak mengubah suami, nak mengubah isteri, nak mengubah dunia. Tetapi hari ini aku nak jadi orang bijaksana, nak mengubah diriku. Siapa kata? Jalaluddin Arumi. Itu nasihat yang luar biasa. Bila isteri sibuk betulkan diri, suami sibuk betulkan diri, insya-Allah tahap kesabaran kita akan meningkat dan the sky is the limit, insya-Allah. InsyaAllah. Saya suka apa yang Tok Abah katakan itu tadi. Saya sebenarnya setiap kali kalau Tok Abah datang ke Wanita Hari ini, ada banyak sebenarnya pesanan-pesanan yang insyaAllah saya perlahan-lahan cuba untuk membetulkan diri. Untuk kita mendapat orang yang lebih baik. Untuk kita nak orang layan kita lebih baik. Nak orang bersabar dengan kita. Kita pun kena orang kata cek diri kita juga kan. Supaya kita pun belajar untuk menjadi yang lebih baik sebenarnya. Azmi, kalau kita bercakap tentang ujian itu tadi, Azmi dah kongsikan bagaimana dalam tempoh 10 tahun menanti kehadiran zuriat, kemudian diduga pula dengan pinjaman yang diberikan hanya seketika. Tapi kita melihat dalam konteks hubungan rumah tangga, kalau kita baca di laman Sesawang, kadang-kadang ada banyak alasan pasangan yang tak boleh bersabar kerana disebabkan oleh zuriat. Tak ada zuriat, berpisah. Ada insan lain kerana inginkan zuriat dan sebagainya. Tetapi Azmi tidak begitu. Azmi mencari jalan untuk terus bersabar dan sama-sama bersama dengan isteri untuk meneruskan kehidupan rumah tangga. Tapi ada tak dalam kisah-kisah di sekeliling Azmi yang mana ada dalam kalangan rakan-rakan yang tak mampu dan nak bersabar dalam hubungan rumah tangga, mereka terpaksa mengambil jalan keluar untuk mencari kehidupan yang lebih baik? Ada, malah saya rasa orang pun kenal sahabat kami lah, kumpulan Kalibaskas juga, pemain drum Fendi dan juga Nadira lah. Diorang memang dah berumah tangga sebelum Kalibaskas dikenali juga. Dan beberapa tahun lepas tu, setelah macam-macam mereka lalui lah, diorang ambil keputusan untuk berpisah. Sebab bukan, saya tak kata diorang dah tak sabar, tak ada kesabaran, tapi kadang-kadang memang ada masanya Allah takdirkan diorang tak serasi untuk bersama kan. Jadi bukan kesabaran tu bukan menuntut kita untuk redha semua segalanya, sebab Allah bagi juga jalan lain. Dengan sebab tu Allah hukumkan ada hukum talak kan. Bila isteri dizalimi, dia juga boleh bertindak untuk meminta cerai. Sebab Allah dah tak hukumkan benda tu, jadi itu semua kita boleh gunakanlah. Bukan semata-mata bila kita isteri didera, dia sabar tunggu sampai bila kan. Semuanya ada jalan dia. Jadi yang penting kita bertindak juga dengan kesabaran lah. Macam Fendi dan juga Nadira, dia orang walaupun dah berpisah tapi tetap berhubung untuk uruskan anak. Tetap jadi, baik. Tetap baik. Jadi bila berpisah dengan cara yang sabar, cara yang baik, insya-Allah semuanya akan berakhir dengan baik lah. Menjadi contoh yang baik juga kepada rakan-rakan. Yang mana dalam hubungan rumah tangga itu, kalau tidak berjodohan, kita boleh cuba sedaya upaya untuk
membaikkan keadaan tersebut. Betul. Jadi kawan-kawan di sekeliling pun rasa keharmonian dia walaupun tidak bersama lagi. Okey, kita nak bertanya kepada Azhar. Azhar, bagaimana sebenarnya kalau kita sebagai wanita ini kan, kita pastinya macam-macam ujian, macam-macam dugaan kan. Tapi kita untuk seperti apa yang Tok Abah kongsikan tadi, kenal diri sendiri dan juga fokus dalam kehidupan ni. Pernah atau tidak Azhar sendiri kan dalam hubungan suami isteri, tapi Azhar menggunakan pendekatan yang macam okey, ini tak apa, ini boleh kata senang nak handle dengan kesabaran. Itu dah nampak macam sedikit. Sebenarnya dalam perjalanan kita bersabar itu adalah satu pembelajaran juga untuk kita. Sebenarnya dalam rumah tangga dia memang betul-betul kena sabar, ya. Kena sabar banyak, dan kalau kita rasa sayang, masih ada sayang dalam rumah tangga, banyak benda yang kita perlu perubahan. Kalau inginkan rumah tangga tu kekal, kita mohon pada Allah, memang betul-betul kena banyak sabar. Sebab ujian akan datang bertalu-talu, kan? Jadi kalau manis je, dia tak best juga. Dia kena ada satu yang betul-betul hit, macam adakah kita ni memang betul tau, dalam mata saya sendiri ada 10 tahun berkahwin, ada bukan tak ada. Tapi kita ni tinggal anak cerita, kadang-kadang kita ni, especially perempuan ni ada juga masa-masa dia rasa dia nak menulis je. Tapi dekat situlah kebijaksanaan seseorang hamba Allah ni, kita fikir dulu sebelum kita nak tulis. Kadang-kadang masalah rumah tangga pun kalau kita share pada dekat laman sosial pun tak seronok juga. Jadi benda ni kita share dengan Allah. Kita back to Allah, kita macam yang Tok Abah cakap, kita kenal diri kita, dan kita sebenarnya macam Azhar cakap lah, apa pun you kena letak Allah nombor satu tau. Dalam rumah tangga pun you kena percaya kalau Allah katakanlah benda tu nak terjadi, kun fayakun, dia akan jadi juga. Okay? Dan kita ni boleh berdoa pada Allah supaya perkara-perkara yang baik berlaku dalam rumah tangga kita. Perkara-perkara yang tak baik tu pun boleh terjadi juga, ya. Walau macam mana kita jaga sekalipun, kadang-kadang bila Allah nak uji, benda tu memang akan terjadi. Jadi dekat sinilah kita isteri, macam mana kita nak bijak untuk menguruskan benda tu balik supaya jadi yang lebih baik. Dan sebenarnya kita ada dua, okey? Kita boleh sebenarnya Allah bagi pilihan dekat kita. Kita nak pilihan macam mana yang kita nak. Adakah contohlah sekiranya kita ada masalah rumah tangga, kita nak biarkan ke, ataupun kalau dah keterlaluan tu memang dah tak boleh nak selamatkan lagi tu, memang kita just repair hubungan kita dengan Allah dan berserah pada Allah. Dan sekiranya masih lagi boleh diselamatkan, kita cuba minta pada Allah tunjuk jalan yang paling baik. Dan insya-Allah percayalah pada cakap-cakap ni, Azhar rasa if you turn back to Allah, Allah akan bersama dengan you dalam apa jua keadaan sekalipun. Dan you sekiranya diuji dengan rumah tangga yang berantakan dan sebagainya yang tak boleh diselamatkan, you akan menjadi manusia yang sabar ketika menghadapi ujian Allah. Walaupun dalam hati you ni dah retak macam mana pun, jika you bersama dengan Allah, you bawa Allah yang pertama, memang you akan jadi orang yang paling sabar. InsyaAllah. Dan kita dah pun sampai di penghujung perbincangan kita pada hari ini. Ini ada satu komen yang sempat dihantar oleh rakan kita. Katanya, Okey Putih, sabar memang mudah diucap, tapi siapa yang melaluinya faham pahit manisnya, macam Azhar katakan tadi. Kadang-kadang kesabaran itu tergugat juga. Contoh, saya kehilangan suami di usia 24 tahun dan anak di usia 25 tahun. Ayah pula di usia 30 tahun. Adik-adik di usia 6, 12, 26 dan 30. Sedih tapi tetap reda. Kekuatan, kesabaran mesti kental, hati mesti kuat. Dan satu lagi daripada Ruzi Yati, Fatin. Daripada Ruzi Yati Haji Said, yang mana dia sampai bila harus sabar selagi hati tidak tawar. Dah simple je dia punya kata-kata dia. Baiklah. Tapi Datuk, di penghujung perbincangan kita ini, mungkin kita boleh kongsikan sesuatu kepada penonton kita agar sama-sama kami ini belajar melatih diri kami untuk terus bersabar. Dan kalau kita bercakap tentang kesabaran tu, kata orang di sebalik kesabaran
kesabaran, pasti akan ada kemanisannya. Dalam hubungan rumah tangga ini dan topik kita hari ini, sampai bila kita harus bersabar dan bagaimana untuk kita melatih dan mendidik diri kita ini untuk menjadi orang yang sabar. Ambil cue daripada Azhar dan Azmi tadi. Yang pertama yang Tok Abang nampak sangat, dan ini pengalaman orang bangka ni, bila kita ubah diri kita secara komprehensif 360, Allah ubah pasangan kita. Satu. Yang keduanya, itulah tadi, bila kita rapatkan diri kita dengan Allah, confirm, ya, maka Allah akan repair hubungan kita dengan semua orang. Itu sebabnya tiap malam jangan tinggal solat taubat. Ya, itu dua. Yang ketiga, belajar untuk serasikan roh. Bila kita tak dah selalu cakap, sertikan roh kita dengan pasangan, dengan doakan, maafkan, bantu-membantu, ya, dan hantar gelombang sayang. Dan bentuk jiwa khidmat. Apa aku nak bantu? Apa khidmat aku nak beri? Bila kita sibuk nak memberi, maka insya-Allah kita akan takut, jangan takut. Tapi itulah, memang betul kata Azmi, bila dah memang semua dah buat tapi tak juga boleh, maka mungkin perpisahan itu satu solusi, walaupun itu Allah tak suka. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, kita nak dengarkan kata-kata akhir juga daripada Azmi berkenaan dengan topik kita hari ini. Semoga terus kuat penonton-penonton di luar sana. Saya paling setuju apa kata Tok Abah tadi tu, kalau kita nak ubah pasangan kita, kita kena ubah diri kita dulu. Sebab dulu pun dari pengalaman saya lah, waktu mula-mula kahwin pun, kalau kita tak serasi dengan isteri, kita marah dia, kita nak suruh dia ikut cakap kita kan. Tapi tak juga, lepas dah beberapa tahun baru saya faham rupanya bila kita ubah barulah dia akan ikut. Dulu isteri saya boleh dikatakan macam garang lah, jenis baran lah kan. Tapi bila saya ubah dia, saya ubah dia dengan saya cakap lembut dengan dia, bila dia marah saya cakap lembut juga, dia boleh ikut. Alhamdulillah. Malah bukan saya je perasan, orang-orang keliling pun perasan. Memang dia banyak berubah bila saya yang buat. Jadi saya nak ajak ramai-ramai, jom kita perbaiki diri kita untuk kita baiki juga orang sekeliling kita lah. InsyaAllah. Baiklah, sama-sama kita orang kata audit diri kita juga kan. Betul. Untuk menjadi insan yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiga panelis kita pada hari ini yang sudi berkongsi pelbagai informasi dan juga maklumat, dan kita harapkan kepada anda penonton sama-sama dapat kita jadikan manfaat. Dan kalau mungkin ada dalam kalangan anda melalui proses atau fasa yang sukar ketika ini, semoga anda tahu sampai bila limitasi untuk terus bersabar dan dalam keadaan bagaimana yang harus kita terus bersabar, dan insya-Allah semoga ada kemanisan di sebalik kesabaran itu. Insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Baik penonton, kita berehat seketika. Selepas ini dengar kata ada satu lagi cabaran. Apa pun kita berehat seketika. Selamat maju jaya Permataku. Terima kasih.